Takes time sikit nak rekod pun. Internet dekat matrik ni memang masalah. Dia masuk nanti tahulah macam mana. Seksa jiwa raga. Itulah dia. Tadi kan kita dah rasa kan. Sabar itu indah. Sabar je lah. Okey okay, ulang lah. X square tolak 6x tambah 1. Okey, so kita G yang tak ada. Kita akan let U dalam ni kita let U. Okay. X square tolak 6x tambah 1. Okay. And then daripada situ, sebab fx kita sama dengan U sama dengan x tolak 2. Okay. Tadi fx asalnya kita jadikan dia sebagai U. Okay. So U sama dengan x tolak 2. Kita jadikan x sebagai subjek. So x sama dengan U tambah 2. And then balik semula. GU equal to X sama dengan, okay, jadikan U sebagai subjek tadi kan. So X kita dah jadi U plus 2 lah. U plus 2 square tolak 6 darab U plus 2 plus 1. So dia jadi U square plus 4U plus 4 minus 6U minus 12 plus 1. Okay, comelkan dia. Okay, 4 tolak 6 jadi tolak 2. 4 tolak 12 tambah 1 jadi tolak 7. Okay, so jawapan akhir kita nak dia dalam sebutan X bukan U. Tukar dia semula. Tak payah fikir panjang, jadikan je X. U tu jadi X, so jadi X square tolak 2X tolak 7. Semalam kan? Okay, buat sekali lagi tak puas hati. Semalam. Let dulu. Lepas tu sub semula dalam sebutan U and then tukar balik. U tu jadi X ataupun jadi apa-apa je lah. Tak semestinya jadi U, ikut soalan. Okay, yang ni cuba buat sekarang. Given fx equal to 2x plus 3, find gx if gfx equal to x square minus 3. Kita bagi masa sekejap, you all buat. Lepas tu share dekat Telegram. Telegram. Buat kejap. Nak minta Solehah ada tak Solehah? Okay, Nur Solehah ada kan? Nur Solehah binti Hashim. Solehah, can you hear me? Solehah, respon lah kalau dengar. Solehah, boleh bercakap tak? Saya nampak awak ada dalam ni. Sangkut-sangkut. Solehah, nanti hantar kat Telegram yang awak buat.
Soleha hantar kat Telegram hantar kat kelas ramai-ramai tu. Nanti kita tengok. Soleha, seorang lagi apa? Umira. Nur Umira. Umira ada? Ada madam. Okay, hantar juga jalan kerja dekat Telegram. Ada. Pak Soleha, Umira. Hurry up. Lamanya. Pak Soleha, boleh hantar tak dekat Telegram? Dengan Umira. Cepat please. Belum siap ke? Soleha siap dah? Dah awak lah, susah sangat. Boleh buat ke tak? Kalau tak boleh bagi tahu. Dah dia left pula. Alahai. Umira boleh buat, Umira? Jangan left pula Umira. Ya, sekejap madam. Saya hantar gambar.
Okay, tengok yang Umi dah buat. Thank you. Okay, GFX. Molek kurungi area tu. Kita ada FX kita. And then dia bagi tahu GFX. Okay, lepas tu ni let Y Awak let Y equal to 2X tambah 3. Jadi NX sebagai subjek. Okay, jadikan Y sebagai subjek. Y sama dengan X tolak 3 per 2. Awak ni. So kita punya GY lah kat sini kan. GY sama dengan masuk mana ni? GY kita sama dengan Y square tolak 3. Okay, so Y sama dengan apa dia ni? Kita lepas you jadikan Y sebagai subjek, awak masukkan dekat sini tau. Masukkan dekat sini. Yang ni yang kita let Y tadi. Yang ni yang kita let. Lepas kita let, kita akan masuk dia dekat sini. Okay, so jadi GY sama dengan Y tolak 3 per 2 square tolak 3. Okay, ni kuasa 2 ni. Okay, bila ada kuasa 2, ni kita guna rumus indices A per B square. So ini akan jadi A square per B square. So ni Y atas pun kita kena kuasa 2, bawah pun sama. Okay, then you expand dia lagi. So ni Y tolak 3 kuasa 2 per 4 tolak 3. Tu boleh expand lagi. Ni nak stop sampai situ pun boleh. So ni GY. Final answer kita tak nak Y, kita nak X. Jadikan GX semula. So tukar semula X tu dalam sebutan. Tukar semula Y tu dalam sebutan X. Okay Umira, salah lagi ni. Maksudnya awak tak faham lagi. That's why banyak masa ambil kat situ. So ni kita dah belajar. You dah belajar dah benda lah ni masa form 4. Form 4 chapter 1. AdMath. Okay, semula untuk yang ni kita akan jadikan kita ni GU equal to X square tolak 3. Okay, GU equal to X square tolak 3. So kita FX, yang ni yang kita let, which is our FX. So our FX is equal to U equal to 2X plus 3. Okay, so jadikan X sebagai subjek. So X is U minus 3 over 2. And then kita tukar X sebelah kanan tu dalam sebutan U. It will become U minus 3 over 2 square minus 3. So yang ni guna hukum indices yang kita belajar. Kalau A per B ada kuasa dekat luar, A tu kuasa 2 per B tu pun kuasa 2 juga. So U minus 3 square over 2 square minus 3. And then U minus 3 square over 4 minus 3. You boleh expand lah dekat sini. U square minus 6U plus 9 over 4 minus 3. Okay, untuk maths, final answer mestilah dalam sebutan yang you tak boleh nak simplify dah. Dalam kes ni kita masih lagi boleh simplify dia. Okay, boleh simplify lagi yang ni. Jadikan dia boleh sama penyebut 3 tu boleh samakan penyebut darab 4. Okay, atas bawah pun darab 4. Jadi U square tolak 6U tambah 9 tolak 12 per 4. Ini cantik kan? U square tolak 6U tolak 3 per 4. So kita nak
U, X dalam sebutan X bukan U. So Gx is X square minus 6X minus 3 over 4. Okay. Tengok semula yang ni. Siapa tak faham tolong fahamkan Untuk topik function and graph, especially composite function lah, dia tanya markah untuk topik ni adalah 16 markah. Ya, bagi keseluruhan 16 markah dia ada dalam section A dan section B. Okay, now kita dah untuk inverse function kita ada dua method untuk tunjukkan dia ada inverse ataupun tak, iaitu graphical. Graphical ni macam nak tengok bila kita lukis graph, kita akan buat straight line, okay, parallel to the x-axis, cuts the graph of the function not more than 1. Kita akan buat straight line parallel to the x-axis. Kalau graph tu, kalau kita cut graph straight line tu cut more than 1, so dia tak ada one to one. Kalau dia cut once only, baru ada one to one. Okay, so kalau kita tengok kat sini logiknya, untuk kuadratik dia tak boleh, dia tak ada, dia bukan one to one function. Apa fungsi nak tahu ada inverse ke tak? Okay, kalau ada inverse, ni kalau belajar Ripple lagi, kita ingat masa zaman sekolah dulu belajar ke tak yang ni. Bila ada inverse, lukis graph, okay, graph biasa dulu, mula-mula sekali, contohlah, ni tak ada dalam silibus kita. Apa fungsi nak tahu ada inverse ke tak tu? Bila ada inverse, kita boleh lukis dia punya graph inverse tu secara kita reflect dia dekat garisan y equal to x. Okay, untuk inverse, kalau ada inverse kita boleh reflectkan graph tu dekat y equal to x. Boleh, biasa kita lipat lah. Macam kalau kita belajar untuk cara lukis graph inverse, kita akan lipat y dekat y equal to x and then kita akan tekap graph tu. Okay, so untuk kuadratik patutnya tak ada inverse, melainkan dia bagi tahu syarat. Sebab kuadratik kan dia memang melengkung kan, sama ada melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Bila buat straight line memang akan kena 2 point lah. Takkan kena satu je, melainkan dia ada syarat. Okay, kalau ada syarat dia insyaAllah jadi dia akan ada inverse. Okay, untuk B ni awak saya suruh awak DIY kan. So B ni contoh graf yang cubic yang ada inverse. Sebab graf B ni, okay, kalau kita ingat balik bentuk graf dia, so you need to know lah cara nak lukis graf, kita dah belajar dah ni. Ni kita ingat tengok balik. So untuk negatif x kuasa 3, okay, dia negatif, so dia akan bermula di kuadran yang kedua. Lepas tu turun ke bawah 8 kan. Kurang gini lah kot. Lebih kurang gini graf dia. So ni negatif 8 dekat sini. Dan x kosong, y kosong. Kita tengoklah x kosong value dia y sama dengan negatif 8. Masa y kosong you cuba cari sendiri lah. Y kosong negatif x kuasa 3 tolak 8. So 8 negatif 8 sama dengan x kuasa 3 dan x sama dengan punca kuasa 3. Akan dapat negatif 2 dekat sini. Okay, so yang ni bila you buat straight line akan kena satu saja. So ini ada one to one function. Okay, so kalau dia ada one to one function, conclusion lebih kurang macam ni lah. This function is one to one because horizontal line test cut the graph at one point only. Okay, ni kena tahu ni ya. Banyak markah ni. Okay, so and then kita ada algebraic approach. Algebraic approach semalam tak sempat buat lagi. So ini kita nak buat algebraic approach. Kena tahu kedua-dua method sebab dalam soalan dia boleh spesifikkan. Okay, so kita nak tengok algebraic approach hari ni. Dia cakap apa tu? Fx1 equal to fx2 only when x1 equal to x2. Dia akan ada inverse kalau kita boleh samakan x1 sama dengan x2. Lepas tu kalau nak buat ni, kita mula-mula untuk jalan kerja kita akan guna benda lah ni. Fx1 sama dengan fx2. Okay, so fx1 sama dengan 2x1 plus 3. Kalau fx2
sama dengan 2x2 plus 3. Jadi kita nak samakan. So samakan dia. Sebab fx1 sama dengan fx2. So 2x1 plus 3 equal to 2x2 plus 3. And last kali kita nak jawapan dia x1 sama dengan x2. So 3 ni boleh potong kan? 3 boleh bawa pergi sebelah sana, dia matilah 3 tu. Tinggal 2x1 sama dengan 2x2. And then 2 ni pun boleh mati. So jawapan akhir dia x1 sama dengan x2. Ada yang tak boleh show x1 sama dengan x2, jangan kata mestilah semua boleh tunjuk. Tak. Okay. So bila kita berjaya tunjukkan x1 sama dengan x2, so kita buat conclusion dia. Fx is one-to-one function. And has inverse. Has an inverse kan? Okay. Ada yang kita tak berjaya tunjuk Okay, lepas tu x cube ni boleh buat sendiri kot. Cek nak tengok bawah ni. Okay, ni rasanya boleh buat sendiri yang ni. B ni kita nak tengok sebab yang ni berjaya tunjuk. Yang ni you boleh tunjuk. Kita nak tengok macam mana yang fail. Okay, contoh C. Okay, C. Dia kena apply CTS sebab dia adalah quadratic equation. X square dan ada X. Kalau X square tak ada X, tak payah buat CTS. Okay, so buat CTS dulu. Fx equal to X plus 3 square minus 3 square. X plus 3 square minus 9. So buat fx1 equal to fx2. So our x1 is x1 plus 3 square minus 9 equal to x2 plus 3 square minus 9. Okay, and then minus 9 tu boleh mati. Kita tinggal x1 plus 3 square equal to x2 plus 3 square. And then biasa belah kiri lah. Belah kiri tu kita akan proses untuk buangkan square. Untuk buangkan square tu dengan cara kuasa kedua ataupun cube root both side. Square root both side. Untuk square root ni, okay. So yang ni kena ada plus minus. Belah kanan ni kena ada plus minus. Okay. Bila kita square root mesti one side akan ada plus minus. Biasa sebelah kanan lah kita letak. Nak letak belah kiri pun boleh tapi itu luar kebiasaan. So sekarang kita ada dua. Okay. Sebab ada plus dan minus. So kita kena buat satu per satu. Maksudnya mula-mula buat plus dulu. X1 plus 3 equal to X2 plus 3. So kita kat sini berjaya tunjuk X1 equal to X2. Okay, dan satu lagi buat yang minus pula. X1 plus 3 equal to negative X2 minus 3. Which is last kali kita dapat tunjuk X1 equal to minus X2 minus 6. So this is tak berjaya lah untuk dapatkan jawapan X1 equal to X2. Jadi conclusion dia, buatlah conclusion. Fx is not one-to-one function. And does not have an inverse. Okay. Lah kali memang kena tunjuk dapat X1 equal to X2. Biasanya yang bermasalah dekat kuadratik. Okay, kuadratik kalau ada syarat sahaja, contoh D ni ada syarat. Dia bagi tahu X greater than equal to negative 6. Dan yang ni dia
akan ada, dia boleh ambil one to one function. Okay, akan ada one to one function. So ada inverse. So yang ni nak tunjuk contoh dia. Ni kena buat CTS juga sebab ada x square dan ada x. So fx equal to x plus 6 square minus 6 square. So x plus 6 square minus 36. Harap tak ada masalah dah untuk cari CTS. And then fx1 equal to fx2. So x1 plus 6 square minus 36 equal to x2 plus 6 square minus 36. Okay, minus 36 minus 36 tu boleh mati. So kita tinggal dengan x1 plus 6 equal to x2 plus 6 square. Both side ada lagi. Okay, so nak hilangkan square tu kita, square kena squaring, square root both side. So x1 plus 6 equal to plus minus x2 plus 6. Okay, cumanya dia bagi tahu kat sini kita akan ambil x greater than negative 6. Kalau tak payah cara mana, tengok simbol je. Kalau greater than kita ambil yang positif, kalau simbol tu less than ambil negatif. So dalam kes ni simbol dia greater than, so kita ambil positif. x1 plus 6 equal to x2 plus 6. So at the end kita berjaya tunjuk x1 equal to x2. Okay, tunjuk sikit lah since, bagi tahu sikit kat sini. Since x greater than negative 6. Okay, since x greater than negative 6 kita take positive only. Okay, so fx is one to one function. Okay, so itulah dia. Untuk yang ni, nanti saya tunjuk jawapan dia. Nanti saya snap jawapan untuk D dan juga E. Okay, DE saya snap nanti jawapan dia. Kiranya tak berjaya tunjuk lah. Dia bukan one to one function. Yang ni dia akan jadi one to one function. Okay, nanti saya tunjuk jawapan dia. Tak ada dah. Okay, so ni untuk tunjukkan kita ada dua method untuk tahu dia tu ada inverse ke tak, which is graphical ataupun algebraic approach. Okay, kalau soalan tak bagi tahu nak guna method mana, terpulang pada masing-masing. Algebraic tu kita lukis graph dan buat one straight line, horizontal straight line. Nak tahu dia tu cut 1 point ataupun cut 2 point. Untuk algebraic approach, kita kena tunjuk. Kita akan guna fx1 equal to fx2. Dan final answer kalau berjaya tunjuk x1 sama dengan x2 then that's graph one to one function dan ada inverse. Kalau tak berjaya tunjuk dia bukan one to one function dan dia tak ada inverse. So daripada situ kalau ada inverse baru kita cari dia punya inverse. Kalau tak ada inverse jangan cari inverse. Okay, so berbalik kepada soalan tutur. Soalan tutur nombor 3 ni. So semalam kita ada dah beberapa orang yang hantar, which is good. Terima kasih bertanya. Ramai yang bertanya semalam. Okay. Kita nak tengok sikit. Satu lagi sebelum keluar. Alisha lah kot. Okay, contoh untuk soalan E. So soalan E tak ada masalah rasanya. Okay, so untuk metrik kita memang kena guna satu cara sahaja untuk cari inverse iaitu fx ni. Kenapa tak boleh guna cara lain? Sebab dia jadi isu waktu exam nanti. Waktu exam kita punya ketua periksa terdiri daripada pensyarah universiti. Okay, pensyarah universiti dia tekankanlah benda ni sebab you pelajar-pelajar metriknya akan masuk you juga nanti kan. So dia nak you dapat konten yang betul. Okay, mathematically right fact. Okay, dia nak fakta yang betul lah, tak nak lag tu dia tak nak, dia orang tak nak lag tu. Dia kata salah, benda tu salah. So kita stick pada benda ni sebab takut kurang markah waktu exam nanti. Okay, so this one untuk Y, ramai tanya kalau Y macam mana? Y sama dengan fx ya. Y sama dengan fx.
So kita gunakan jadikan y tu sama dengan fx. So untuk ni lah macam kau buat ni. Kita gantikan saja f inverse x tu dalam fx. Okey, dapat gini. Lepas tu yang ni negatif ni kena bawa dulu ke kanan tau. F1 ni kuasa 3. Negatif ni kena bawa dulu ke kanan sebelum punca kuasa 3 kan dia. So final answer dia akan jadi F inverse x equal to 8 minus 3. 8 minus x. Punca kuasa 3 atau you boleh buat juga 1/3. Instead of punca kuasa 3 tu boleh buat juga kuasa 1/3 sama maksud dia. Okey, untuk G. Untuk G, saya tak tahu kenapa bila you dah bawa negatif 4 ke sini, ramai beberapa orang. So you start dengan kalau negatif kat sini. Dia macam tak boleh nak mikir bila negatif kat situ jadi kan. So bila ada negatif dan ada cert dekat sini, kan ada cert kan, untuk matikan cert tu kita akan squaring both side. So you squarekan je lah termasuk dengan negatif tu sekali. Okay, squaring saja both side. So negatif bila kuasa 2. Okay, hak ni bila negatif dekat luar ni dia jadi macam AB kuasa 2. Okay, hukum indeks you belajar. So A kuasa 2, B kuasa 2. Anything dalam bracket tu akan kuasa 2. Dengan syarat darab lah. So negatif darab dengan punca kuasa, ada kuasa 2 kat luar. So maksudnya negatif tu kita kuasa 2 dan cert tu pun kita kuasa 2. Negatif kuasa 2 akan jadi positif. Yang negatif kuasa 2 ataupun kuasa even power dia akan jadi positif. Kuasa 2, 4, 6 bla bla bla. So final answer dia negatif tu hilang lah. So dia jadi gini je. Okay, sama juga step untuk H. Allah. Untuk H pun sama juga, ada negatif dekat depan cert tu. Okay. Ni tarik sikit. Jadi X tambah 5. Okay, and then negatif ni pun sama. Kita akan squaring both side. Okay. So dapatlah positif. Okay, so ni. Untuk jawab soalan ni, untuk jawab soalan nombor 3 ni, kena make sure dia ada inverse dulu. Baru you cari dia punya inverse. Kalau tak ada inverse, jangan cari inverse dia. Hak ni ada inverse, hak ni ada inverse, yang ni tak ada inverse. Yang ni ada inverse, yang ni ada inverse, yang ni tak ada inverse. This one ada rasanya, dua-dua ada. Okay, so untuk cubic, bentuk C tak ada inverse. Kuadratik pun sama, kalau tak ada syarat, tak ada inverse. Yang lain okay. So itu sahaja untuk hari ni. Petang ni ada quiz secara Google Form. So tak ada kelas lah petang ni ya. Quiz tak payah study. Okay, itu sahaja. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. 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 Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Boleh. Jadi yang tak boleh buat inverse tu kena tunjuk sebab lah kan? Apa? Kena tulislah sikit. Mana? Okay, kejap Kejap. Okay. Contoh soalan mana? Kena buatlah pengiraan sikit dah. Yang mana tak ada inverse? Okay, yang ni contoh F tu kena tunjuklah juga sebab dia. Awak boleh guna algebraic approach ataupun graphical approach. Okay. Tulis sikit ataupun tengok markah cukup lah. Saya tak ingat yang ni macam mana. Ataupun you boleh tunjuk dulu sebelum bagi tahu no inverse tu, this function is not one-to-one function. Kalau tunjuk lagi bagus lah. Okay. Yang boleh buat inverse tu tak payah tunjuk sebab lah. Yang boleh buat inverse tak payah. Okay, madam. Thank you, madam. Alright. Bye.